Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani buat semua penonton Bernama TV, khususnya penonton bagi Ruang Bicara malam ni bersama saya Hilman Jamil, di mana malam ni 6 September 2023 bersamaan Rabu kita akan membicarakan topik yang cukup mendapat perhatian ketika ini, di mana industri TVET. Namun ada juga yang masih menolak untuk menyambung pengajian dalam bidang TVET ini. Ini yang perkongsian yang akan saya kongsikan, di mana baru-baru ini dilaporkan lebih 70% ataupun 4,630 daripada 6,361 calon yang ditawarkan kemasukan ke Institut Latihan Kemahiran Belia dan Sukan ILKBS bagi sesi pertama tahun ini menolak melanjutkan pelajaran dalam TVET. Tentu pelbagai persoalan timbul mengapa mereka menolak, dan angka tersebut mencetuskan kebimbangan terhadap masa depan Malaysia untuk melahirkan pekerja berkemahiran sekiranya institusi yang menawarkan pelbagai kemudahan dan juga pemberian allowance bulanan oleh kerajaan ini tidak menjadi pilihan belia kita di luar sana. Apa sudah jadi? Itu yang saya akan rungkaikan malam ini. Kita akan bersama dua tetamu yang cukup arif dalam bidang masing-masing. Itu di sebelah kiri saya, Timbalan Presiden Akademik dan Teknologi Universiti Kuala Lumpur, Profesor Dr. Kushairi Abdul Kadir. Assalamualaikum Prof. Apa khabar? Waalaikumsalam Cik Ilman. Terima kasih kerana ke Ruang Bicara. Kali pertama ke dah pernah datang Ruang Bicara? Kali pertama Cik Ilman. Kali pertama, Alhamdulillah. Dan di sebelah beliau adalah Ketua Projek Belia Mahir yang cukup terkenal dengan industri TVET dan juga perkara berkaitan dengan belia lah. Orang kata kenal dengan Cik Rizan ni, Muhammad Rizan Hassan. Selamat datang kembali ke Bernama. Terima kasih. Baik, Cik Rizan mungkin sebagai permulaan lah, saya nak tanya lah. Permulaan ya. Kerana orang luar yang cukup dekat dengan TVET ni. Apa sebenarnya yang berlaku di ILKBS ni pada pandangan Cik Rizan sendiri? Saya kira laporan itu dia tidak begitu tepat sebenarnya. Okey. Realiti yang berlaku bukan saja di ILKBS dan semua tempat sebenarnya adalah mungkin disebabkan under capacity. Okey, sebagai contoh, kalau di salah satu institusi kemahiran itu kapasitinya mungkin 10,000, mungkin 2023 ni dengan keadaan ekonomi dan sebagainya hanya boleh menampung perbelanjaan untuk 5,000. Jadi itu sebenarnya hakikat yang berlaku. Tapi saya rasa apa yang kita nak tarik perhatian di sini sebenarnya adalah soal perubahan teknologi yang telah mengubah cara berfikir, cara hidup dan juga cara bekerja anak muda. Yang ini sebenarnya menjadi satu, kata orang tu, kurangnya pemahaman pembuat dasar ataupun mereka yang memberi khidmat kepada anak muda, di mana kebanyakan inisiatif ataupun insentif itu bersifat standard of living. Manakala anak muda hari ini mencari quality of life. Jadi banyak perkara yang tidak dekat dengan anak muda. Sebab itu mereka melihat inisiatif ataupun insentif yang kita sediakan, yang kerajaan khususnya sediakan itu tidak begitu dekat dengan mereka. Sebagai contoh, mungkin soal tempat latihan yang kondusif. Okey, kemudian soal penawaran kursus yang dilihat terlalu tradisional. Okey, dan juga soal menyantuni mereka yang masih bersifat anak muda perlu datang kepada mereka yang menawarkan program. Tapi sepatutnya kita dalam keadaan sekarang kena dekat dengan, kena pergi ke lapangan dan sebagainya. Jadi benda-benda ini yang saya rasa memerlukan perubahan cara bekerja di peringkat institusi itu. Sebab teknologi macam saya kata tadi telah mengubah cara hidup, cara berfikir dan sebagainya kepada anak muda. Tapi di peringkat yang dewasa ni, di pembuat dasar, institusi, tenaga pengajar, kaedah latihan, perlu berubah lah ya. Kemudian masih lagi bersifat cara lama. Itu cabaran yang besar sekarang yang perlu kita tengok. Kita akan rungkaikan lagi sebentar saja lagi. Dan berbicara tentang TVET juga, UniKL antara pilihan bagi para belia di luar sana, khususnya lepasan SPM, kerana pelbagai cabang-cabang bidang yang terdapat di Universiti Kuala Lumpur ini tentunya menarik minat mereka untuk menyambung pengajian dalam bidang TVET. Baik, Prof boleh kongsikan untuk rekod kemasukan SPM 2022 yang lepas ni. Selepas itu ramai tak yang memohon di UniKL untuk TVET ini? Alhamdulillah, bagi Universiti Kuala Lumpur kita tidak berapa terkesan lah dari segi kemasukan. In fact, data kita untuk tahun 2023 ni kita achieve 99% kemasukan against our target. So bagaimana kita melakukan is that macam UniKL, sebuah universiti di bawah MARA dan di bawah KKDW, kita telah bekerjasama rapat dengan
MARA, KKDW untuk memberi peluang laluan daripada institusi-institusi pendidikan MARA tu untuk masuk ke Universiti Kuala Lumpur. Dan mungkin itu salah satu sebab kenapa kemasukan ke Universiti Kuala Lumpur tu tidak berapa terkesan. Lagi satu is that kita menjenamakan TVET ni kalau peringkat universiti ni. Kalau kat peringkat universiti kita tak panggil dia TVET, kita panggil dia higher TVET. Sebab kita bila kita look into the kind of technology yang kita tawarkan kepada orang kata apa pelajar-pelajar SPM lepasan SPM lepasan diploma ni, is that dalam bidang aircraft maintenance, MRO perkapalan, IoT, IR 4.0-nya. So mungkin bila kita jenamakan dia dalam satu jenama yang lebih orang kata menarik minat tu, mungkin itu salah satu sebab mengapa kemasukan ke Universiti Kuala Lumpur tu tidaklah terlalu terkesan. In fact, we are nearly achieving 100% of our target. Berapa ramai pelajar untuk? Kita kemasukan kita dalam satu tahun itu tidak kecil. Kita punya target dalam 4,000 ke 5,000. Sebab kita sebuah universiti yang mempunyai 12 kampus cawangan. Setiap kampus kita tu dalam 200-300 intake per year tu kita dalam 300 ke 400 lah untuk, so dalam satu tahun tu kita ada dalam 4 hingga ke 5,000 intake. Macam di UNICAD ni akan ditanggung MARA sepenuhnya lah. Bukan ditanggung MARA sepenuhnya. Kita seperti mana universiti lain, walaupun kita universiti di bawah MARA, tetapi ada student-student kita ditanggung oleh MARA, ada juga ditanggung oleh PTPTN, ada juga yang orang kata pembiayaan peribadi sendiri, self-sponsored. So tidaklah kata semua student-student kita tu ditanggung oleh MARA lah. Kepada siapa yang layak dalam orang kata syarat-syarat MARA tu, mereka akan ditanggung oleh MARA lah. Dan seperti yang Cik Rizan katakan tadi, tentunya bagi penggubal polisi ataupun dasar kerajaan khususnya bagi TVET ini perlu melihat lebih jelas mengapa sebenarnya sebahagian ataupun institut latihan kemahiran ini tidak lagi relevan dengan menawarkan kos-kos yang mungkin sudah lapuk di zaman, tidak sesuai dengan keadaan semasa misalnya. Mungkin Cik Rizal ada pandangan di situ? Saya setuju dengan apa yang Prof katakan tadi. Pertama soal penjenamaan. Okey. Apabila kita mula dilanda dengan revolusi industri 4.0 dan juga dengan restart button selepas COVID, okey. Kita dapat lihat teknologi benar-benar semakin laju dan pantas. Jadi pengkelasan tentang TVET itu perlu ada, kan? TVET tinggi, higher TVET. Okay? Kemudian kita mesti ada TVET di peringkat pertengahan. Kemudian kita mesti ada TVET di peringkat komuniti. Okay? Sebagai contoh, mungkin kumpulan masyarakat ke bawah yang mungkin datang daripada kumpulan tercicir, dia boleh bermula pada peringkat TVET di peringkat komuniti, peringkat yang rendah. Kemudian bagi mereka yang ada pencapaian sederhana, mungkin di peringkat yang TVET di peringkat pertengahan. Isu yang terbesar sekarang ni, jenama TVET itu dia pukul rata semua. Dan itu memberikan bukan saja kekeliruan kepada masyarakat, tetapi industri juga terkeliru dengan apakah produk yang dilahirkan ini, kesesuaian yang mana dengan peluang pekerjaan yang ingin ditawarkan. Sebab itu kita mendesak, kalau ditanya dengan banyak pemain TVET, kita mendesak supaya ada penyelarasan di antara kementerian yang menawarkan TVET ini. Kerana itu pernah dicadangkan tentang ada Suruhanjaya, sekarang dah ada majlis TVET. Kemudian ada yang mencadangkan perlu ada satu akta yang mengawal dan sebagainya. Itu memang perkara-perkara yang mustahak. Sebab bila kita nak bercakap tentang anjakan yang lebih jauh, untuk long run kita punya TVET ini yang diterajui benar-benar industri, di peringkat institusi latihan ni kena jelas. Okey, sekarang ni dia agak cacah marba dan semakin mengelirukan, dan kesannya adalah anak muda juga mengambil jalan pintas. Kalau benda yang semak kepala ni, dia akan cepat tolak. Dan ini yang menjadi kebimbangan. Dan lebih parah lagi, di peringkat sekolah, guru bimbingan kaunseling dan kerjaya, yang mana skop tugasan juga mereka juga adalah untuk merangsang minat memilih kerjaya masa, juga terkeliru. Jadi macam mana delivery system daripada peringkat atas nak sampai ke peringkat bawah, yang mana guru yang paling dekat dengan anak murid juga pun terkeliru dengan keadaan semasa. Jadi siapakah yang nak bertanggungjawab untuk memberikan input yang betul kepada kumpulan sasar yang nak masuk ke dalam latihan TVET ini?
Jadi adakah ianya datang kepada industri yang kena turun sampai ke bawah ataupun institusi latihan yang kena turun sampai ke bawah? Jadi ini semua yang memerlukan penyelarasan yang lebih jelas. Dia berbalik pada soalan penjenamaan macam yang tadi Prof katakan itu. Penjenamaan penting sebenarnya. Dan kalau kita lihat industri TVET ni melibatkan beberapa kementerian. Ya. Belia dan Sukan, Pengajian Tinggi, Sumber Manusia, KKDW juga. Jadi perlukan penyelarasan untuk memastikan semua ni dapat kita kemaskini dan mudah difahami lah untuk belia di luar sana apa yang mereka nak pilih untuk masa depan mereka. Dan bagi UniKL Prof, macam Prof adalah Timbalan Presiden Akademik dan Teknologi, tentunya kemaskini kursus-kursus itu perlu mengikut situasi semasa ataupun kehendak semasa, pasaran semasa yang memerlukan tenaga mahir yang berkaitan lah. Macam mana UniKL tentukan, maksudnya dari kursus itu? Kita sentiasa orang kata apa, untuk memastikan program-program kita adalah kehendak industri. Betul. Kita orang kata mengadakan orang kata benchmarking dengan industri and look into what are the kind of industri-industri yang terkehadapan. Contoh kalau kita tengok sekarang ni banyak industri dalam orang kata apa, rail, industri MRO yang kerajaan nak concentrate. So this all the area yang kita create the program untuk pelajar-pelajar kita agar bila mereka keluar peluang pekerjaan itu amat tinggi. Kita merasa berbesar hatilah, kita berterima kasih kerana dengan sokongan kuat yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi yang bersungguh-sungguh merangkap juga Menteri KKDW dan juga pengurusi Majlis TVET Negara memberi sokongan sungguh kepada UniKL dan 280 institusi di bawah KKDW lah untuk menjalankan program-program TVET. Dan kita ada inisiatif which UniKL pun terlibat dalam menyeragamkan maksudnya artikulasi dari peringkat sijil hingga ke peringkat degree, maksudnya daripada program-program di Giat Mara hingga ke program-program peringkat PhD di Universiti Kuala Lumpur. Segala itu telah dirangkumkan oleh KKDW, Mara dan UniKL lah, so that kita tak ada duplication, kan, kerana source of funding is limited, so kita tak nak duplikasi di dalam, sekurang-kurangnya di dalam ekosistem KKDW Mara itu sendirilah. So program itu berjalan dengan lancarnya, maksudnya kita ada program yang kita orang kata apa, kita optimiskan. Kalau ada program tu di peringkat KKDW yang lain, peringkat UniKL kita tak menjalankan. Begitulah, maksudnya dari peringkat universiti dan KKDW tu memang kita menyelaraskan lah, so that tak ada duplikasi, so that resources tu is being optimized. So itulah apa yang kita lakukan di peringkat UniKL dan Mara. Sentiasa disemak, mendapatkan feedback daripada industri. Kerana apa gunanya kalau kita melatih ramai tenaga tetapi industri tidak perlukan. Betul, saya percaya sebab itulah kita sentiasa untuk memastikan program-program kita adalah relevan to the, bukan industri sekarang tapi industri masa hadapan. Betul. Dari segi kurikulum, mungkin Cik Rizam boleh kongsikan dengan penonton juga bagaimana untuk latihan TVET ini, kurikulum yang relevan dengan keadaan semasa, macam projek Belia Mahir. Mungkin boleh kongsikan bagaimana Cik Rizam menyusun kurikulum untuk pelajar-pelajar. Berkenaan dengan soal kurikulum ni, saya rasa umum pemain TVET memang ada kolaborasi yang unggul dengan industri. Bahkan kalau mengikut standard persijilan kemahiran Malaysia sendiri telah meletakkan industri sebagai pembuat kurikulum yang dipanggil National Occupational Skill Standard NOS di dalam pelbagai bidang. Okay? Dan di situ juga telah menggariskan beberapa tahap, daripada tahap 1 hingga ke peringkat diploma tahap 5, diploma lanjutan tahap 5, tahap 4 diploma kemahiran Malaysia. Jadi soal kurikulum ini sebenarnya kadar dalam TVET memang akan sentiasa dikemas kini dan juga ada perlibatan industri yang memberi input. Okey. Lebih-lebih lagi bila Jumaat yang lalu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah melancarkan New Industrial Master Plan 2030 yang jelas menunjukkan untuk 7 tahun mendatang ni apakah
peluang pekerjaan pelaburan besar yang bagaimana akan masuk ke negara kita, dan sudah pasti pemain TVET akan segera untuk bergerak ke arah itu. Cuma yang menjadi cabaran yang terbesar ialah kadang-kadang ialah dua perkara yang kalau kita bercakap pasal kurikulum. Pertama ialah soal tenaga pengajar itu sendiri. Okey, kita kadang-kadang buat kurikulum tapi tenaga pengajar kita tak upgrade, tak upskill kan je. Okey, dan kedua ialah soal teknologi yang diguna pakai, peralatan latihan, bahan guna habis. Sebab belanja TVET ini amat besar sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok Perdana Menteri sendiri daripada awal menajui kepimpinan negara meletakkan TVET ini perlu dipacuk oleh industri. Kerana memerlukan sokongan industri bukan sahaja bersifat CSR, tetapi partisipasi industri dari segi peralatan, transfer knowledge, transfer teknologi. Bahkan saya yakin NIMP ni, National New Industrial Master Plan ini nanti pelabur-pelabur yang akan dibawa masuk ke Malaysia juga perlu menekankan bukan sahaja memberi peluang kepada pembuatan barang tempatan tetap menggunakan bahan tempatan, tetapi soal bagaimana industri luar ni, foreign investor ni masuk ke Malaysia berserta dengan transfer teknologi dan juga komitmen terlibat dengan latihan. Itu sikit sebanyak akan memberikan satu era baru landscape TVET negara kita. Sebab kita sudah terlalu lama bercakap pasal soal kurikulum dan sebagainya. Tapi dua soal yang saya bangkitkan tadi itu jarang dibangkitkan. Kualiti tenaga pengajar kita, okey, dan juga peralatan latihan yang sedia ada. Redetan apa yang Cik Rizal katakan, Prof? Kualiti tenaga pengajar macam di UniCAD bagaimana untuk kita memastikan setiap kursus baharu ni perlu ada pensyarah yang telah pun belajar perkara berkenaan lebih awal lagi. Di peringkat UniKL kita bernasib baiklah dari segi struktur kita, organisasi kita tu, kita bukan saja ada tenaga pensyarah, tapi kita ada satu kategori tenaga pengajar kita panggil specialist, where this dari specialist industri daripada industri. So they have experience dalam industri at least 10 tahun ataupun lebih, dan kita memang ada skill yang untuk mereka ni. For example, katalah no, it's a full time with us. Full time specialist yang kita gunakan mengajar, especially kalau kita tengok bila industri MRO, aircraft maintenance kan, untuk mengajar tu, kalau setakat orang kata apa a fresh graduate, lepas tu ada master, lepas tu buat PhD, it won't be the same. Tak sama dengan specialist yang ada experience sendiri, yang mempunyai lesen type license untuk aircraft itu. So this is the things yang kelebihan kita lah, dan juga universiti sentiasa menyediakan bajet untuk retraining, rescaling and so on. Sama ada sumber dalaman ataupun sumber kerajaan, sama ada daripada bantuan MARA ataupun KKDW. So maksudnya tenaga pengajar kita tu is always keep abreast with the technology terbaru lah, insyaAllah. Setakat ni. Dan kalau kita lihat juga, kalau kita imbas kembali belanjawan 2023, sebanyak 6.7 bilion ringgit diperuntukkan untuk TVET sahaja, cukup besar sebenarnya. Dan ini menunjukkan betapa seriusnya Kerajaan Malaysia Madani ini untuk memperkasakan TVET. Mungkin Cik Rizal boleh kongsikan sedikit bagaimana sebenarnya dengan bajet ataupun peruntukan yang disediakan ini dapat menjanjikan akses yang lebih baik kepada bakal-bakal pelajar TVET kita ni. Pertama sekali lagi saya setuju dengan Prof katakan tadi. Kalau saya dapat rangkumkan apa yang Prof katakan tadi, itu soal autonomi tu. Autonomi saya rasa dan soal TVET ni perlu diturunkan dan diberikan peluang yang seluasnya kepada peringkat penyedia latihan, terutama institusi latihan kemahiran awam, untuk dia membina hubungan terus dengan industri ataupun dengan institusi luar negara yang mungkin boleh membantu dari segi transfer knowledge dan transfer teknologi. Okey. Terlalu banyak keterikatan dengan peringkat atasan di federal, contohnya birokrasi, dia akan merencatkan. Sebab kena harus diingat, bila sebut TVET diterajui oleh industri walau macam mana dia ada business oriented. Jadi kalau bagi mereka terlalu lambat, satu keputusan yang nak dibuat itu akan membuatkan mereka tidak ada rasa minat yang tinggi. Sebab itu institusi latihan kepada swasta dia tidak ada masalah dari segi pengambilan pelajar, sentiasa penuh. Sebab keputusan dapat dibuat dengan segera. Betul. Okey. Jadi nak menyeimbangkan perkara-perkara ini,
soal belanjawan yang lebih yang memang 6.7 bilion besar dan sebagainya ini nak dioptimumkan, dimaksimumkan penggunaannya itu bukan saja dari segi soal mengurus semata-mata, tapi soal inovasi, okey, soal reka cipta, pertandingan, kemahiran, perlu diperkasakan latihan yang bersifat kerjasama antarabangsa dan pengantarabangsaaan belia berkemahiran ke luar negara, dan ini semua bukan saja kepada pelajar tapi juga perlu diturunkan juga kepada tenaga pengajar, dan kaedah latihan juga harus berubah. Dia tidak lagi boleh bersifat institusi itu berkarya bersendirian. Dia perlu ada bersifat konsep seperti teaching factory, yang mana macam tadi Prof kata, tenaga pakar industri yang dianggap sebagai trainer specialist juga diberi ruang akses kepada industri untuk turut sama berada di dalam institusi latihan. Okey, ini yang diamalkan oleh sekarang ni, kalau macam China, negara luar. Industri itu berada di dalam kampus. Dia tidak terpisah. Itu masalah kita. Kita tak merapatkan industri dengan kampus. Okay, dan kalau kita tengok negara jiran kita, Indonesia, di peringkat sekolah menengah kejuruan yang sama taraf dengan kolej vocational, pelajar mereka dah boleh keluar, dah boleh dianggap sebagai subkon kepada syarikat pengeluar motosikal, dan ada skru, sekadar benda-benda yang boleh menggunakan CNC machine dibuat di sekolah, ada packaging, ada boleh buat dan boleh ada income. Ini adalah part of teaching factory, yang mana industri setempat menganggap tempat latihan adalah partner mereka. Dan pada masa yang sama, masyarakat sekitar, kalau institusi di situ menawarkan kursus yang sifatnya TVET community, ternakan ikan, pertanian, boleh bertindak sebagai konsultan kepada masyarakat untuk sama-sama membangun. Jadi ini ekosistem baru yang kita perlu wujudkan. Kalau dalam pembentangan bajet 2024, itulah harapan kalau ditanya kepada saya. Menarik sebenarnya. Encik Rizan ni dan juga Prof, nampaknya kita akan berehat dulu seketika. Semakin hangat untuk kita bicarakan tentang TVET ini. Kita akan kembali selepas ini dalam Ruang Bicara. Teruskan bersama kami. Bersua kembali bersama saya Hilman Jamil, ditemani oleh dua tetamu yang cukup arif dalam bidang TVET, iaitu Profesor Dr. Kushairi Abdul Kadir, Timbalan Presiden Akademik dan Teknologi Universiti Kuala Lumpur, dan di sebelah beliau adalah Muhammad Rizan Hassan, Ketua Projek Belia Mahir. Kami akan membincangkan isu yang sedang cukup hangat berkatakan ketika ini, di mana 70% tawaran ditolak, iaitu melibatkan 4,630 daripada 6,361 calon di ILKBS menolak tawaran untuk kemasukan bagi pengajian TVET. Dan saya akan buka talian bagi anda di luar sana, khususnya bagi yang pelajar-pelajar ataupun ibu bapa yang mungkin ingin menghantar anak ke industri ataupun pengajian yang melibatkan TVET ini, boleh hubungi kami di 03 2604 0155 atau 03 269 40 155 untuk berbicara dengan dua panel tetamu saya ini. Dan sebelum kita berehat tadi, kami telah pun membicarakan tentang apa cabaran TVET untuk masa depan, di mana apa perlu pengubahsuaian yang dibuat ataupun kemaskini dalam kurikulum dan sebagainya. Baik, kita akan lihat juga apa sebenarnya cabaran dari segi situasi ekonomi semasa ketika ini. Kalau kita lihat, di mana ketika ini anak muda lebih gemar untuk mencari, orang kata istilahnya fast money ataupun duit cepat, dengan industri gig yang cukup mendapat perhatian ketika ini, melibatkan e-hailing, p-hailing dan sebagainya, dan juga menjadi content creator ataupun pencipta kandungan yang juga menjanjikan peluang ataupun duit dengan kadar segera, namun belum tentu sampai masa yang begitu lama ataupun ada had limitnya. Dan untuk itu saya ingin tanyakan juga kepada mungkinlah Cik Rizan. Cik Rizan melihat sekarang ni situasi dengan TikToknya, dengan industri e-hailing dan sebagainya, bagaimana itu mempengaruhi juga untuk pelajar-pelajar ni tak berminat nak sambung belajar, tak apalah kita bawa Foodpanda ke, bawa Grab ke, lebih cepat. Fast money, main TikTok boleh jadi famous, dapat duit. Memang terlalu ramai yang mengatakan begitulah. Okey.
Tapi saya nak kongsi satu dapatan tidak rasmi saya sejak COVID, bila PKP dah dibuka dan sebagainya. Belia Mahir diamanahkan untuk membantu anak muda ini pekerja. Okey, terutama dalam sektor pembuatan bagi penggantian pekerja asing. Pada tahun 2021 dan 2022 4,000 orang kita bantu. Okey, placementkan kerja, ada latihan 5 hari dan terus kerja. Daripada 4,000 tu 65% adalah datang daripada Grab. Dia meninggalkan pekerjaan tidak formal mereka. Meninggalkan, okey. Daripada 65% tu 90% adalah yang berumur 23-24 ke atas. Maksudnya di sini anak muda kita, dia akan sampai satu peringkat dia ibarat langgar dinding tau. Dia mula tiba-tiba rasa bahawa pekerjaan ini tidak menjamin security masa depan dia. Dia nak kahwin, bakal mak mertua tanya kau kerja apa. Dia ada kebimbangan. Betul. Dan satu perkara yang semua orang, saya nak beritahu dengan semua orang, anak muda dia ada kebimbangan tentang masa depan. Waimah dia ni belia berisiko ke, belia OKU ke, dia ada perasaan kebimbangan. Cuma titik temu kebimbangan dia itu waktu bila tu kita tak pasti lagi. Sama ada dia kemalangan, sama ada dia bagi kecacatan, dia bawakan sedar. Jadi kat sini kita dapati apa yang berlaku ni adalah hasil daripada keputusan-keputusan yang kita buat pada tahun 2016, 2017. Contohnya bila PLKN dihapuskan, okey, program motivasi yang kurang di sekolah, kena pula COVID sebagainya. Jadi ini output yang kita dapat sebenarnya, output yang dipanggil kelusuan motivasi di kalangan generasi muda. Jadi mereka tak nampak apakah bentuk kejayaan masa depan yang benar-benar menjamin dia punya kehidupan di masa akan datang. Okey, dan kalau kita tengok yang pengaruh TikTok dan sebagainya, dia sama macam yang gig punya pekerja ni semua, dia sampai satu peringkat dia tak tahu nak buat apa. Kan di situlah sebenarnya pentingnya kalau dalam gerakan kebeliaan kita panggil youth adult partnership, hubungan kesegerakanan di antara orang dewasa dan juga belia ni, untuk kita dekati dan fahami kehendak mereka. Balik kepada awal tadi saya kata, teknologi telah mengubah cara berfikir, cara hidup dan juga cara kerja anak muda. Jadi di situlah poin-poin penting yang harus kita gunakan dalam kita menyantuni anak muda. Menarik juga apa yang dikongsikan, kajian dilakukan oleh Encik Rizal ini. Dan pastinya juga apabila boleh saya tambah sedikit boleh, kan, silakan. pasal Grab, pasal P-hailing, e-hailing, TikTokers. Ni pendapat peribadi saya lah. Pasal Grab ni dia bukan kerjaya. Bukan kerjaya. Dia hanya kerja. Tapi mungkin situasi memaksa mereka lah untuk menjadi Grab driver, Grab riders and so on. Tapi so peringkat Universiti Kuala Lumpur kita mengambil maklum, maksudnya sekarang kita nampak ada shift dalam society kita ni untuk orang, because of tekanan ekonomi semua, untuk mencari pendapatan. Maka kita telah mencipta satu program yang kita panggil Flexilent. Maksudnya Flexilent. Konsep kita coinkan satu term Flexilent. Maksudnya katalah pemandu Grab riders, dia orang boleh sambung belajar tanpa berhenti. Maksudnya kelas petang, kelas weekend and so on. Dan kita invest some money to provide the infrastructure. Dari segi orang kata apa, online classesnya, dari segi hybrid classesnya, untuk menggalakkan lah. Sebab kita faham sekarang sama juga dengan graduan diploma. Betul. Mereka takut bila dia dapat kerja, nak pergi sambung degree, keluar degree tu tak ada kerja. So kita nampak ada shift, macam kita ada nampak pemerhatian kita tu, ada golongan-golongan yang nak sambung belajar tapi takut sebab desakan ekonomi tu. Maka di Universiti Kuala Lumpur kita menyediakan peluang-peluang untuk mereka menyambung pelajaran mereka tanpa perlu berhenti. Kita panggil program kita itu adalah Flexilent. So di kampus-kampus kita, 12 kampus kita yang ada di seluruh Semenanjung Malaysia ni, we have this program lah, kita panggil Flexilent, untuk peringkat degree, peringkat diploma dan sewaktu dengannya lah. Dan sebenarnya itulah keadaannya, desakan hidup maksa mereka ni terpaksa memilih untuk membawa Grab sebentar ataupun mungkin main TikTok sekejap, setahun dua, lepas tu duit yang ada tu sambung belajar. Seperti yang Prof katakan tadi, Flexilent yang ditawarkan
UniKL juga satu program yang cukup orang kata menarik minat anak muda ini supaya mereka tidak perlu risau. Mereka boleh bekerja dan sambung belajar. Baik, saya nak tahu juga tentang UniKL punya program TVET ini. Bagaimana nak pastikan industri itu dan juga TVET yang dikendalikan oleh UniKL juga dapat diselaraskan dan memberi jaminan kepada bakal-bakal pelajar UniKL ini supaya dapat kerja. Contohnya, program-program kita, dari segi programnya, biasanya kita akan mendapat pendapat daripada pemain industri. Sebagai masa kita develop the program, kita akan mendapatkan one of the reviewers will be from the industries. Dalam waktu yang sama juga, program-program kita ada konsep macam Cik Rizan cakap tadi lah. Kita adalah salah satu universiti yang terkehadapan dalam melakukan konsep teaching factories. Kita ada macam kampus aviation kita, Malaysian Institute of Aviation Technology. Kalau Cik Hilman ada peluang, niat kan, ada peluang kampus kita di Subang, di mana industri beroperasi di dalam kampus kita. Kita ada hangar yang besar. Kita ada at least, kalau tak salah saya lah, 2 atau 3 company, MRO company yang beroperasi di dalam kampus kita sendiri. Ini memberi peluang pendedahan kepada student-student kita, pelajar-pelajar kita ni, untuk bekerja bersama dengan company-company ni dan menyediakan, maksudnya bila student kita keluar, lagi satu, bila student kita keluar ni, mereka adalah, kita panggil dia industry ready. Sebab kita tahu industri sekarang ni mungkin tiada masa, tiada peruntukan. Dia harapkan bila student ni keluar tu, dia terus boleh buat kerja. Letak hari ni, esok boleh buat kerja. So di UniKL kita ada konsep teaching factory, kita ada konsep kita panggil industrialmanship. Maksudnya kita exposekan student-student kita even di tahun kedua lagi untuk expose to the industry. Juga kita ada, orang kata apa, kita ada program-program certification, professional certification. Kita ada satu program, for example, dekat diploma kita di Universiti Kuala Lumpur British Machine Institute di Gombak, mana kita bekerjasama dengan KKTM, where program kita panggil artikulasi antara IPMA dan UniKL, dan kita menyediakan certification tu. Certification budak ni melakukan electrical, dia ada A1-nya, habis dengan kita mendapatkan A4, mana it creates student atau graduan yang sudah bersedia untuk bekerja. Ada value added. Ada value added. Banyak program-program kita tu di-embedkan ataupun di-top upkan dengan program-program professional certification. Itu memberi peluang, orang kata apa, memberi lebih values untuk student-student kita agar compete di dalam, orang kata apa, ruang pekerjaan yang amat mencabar. They have the advantage. So this is the things yang kita buat di Universiti Kuala Lumpur. Macam Cik Rizam berpandangan, perlu tak kita buat satu institut latihan ataupun institut pengajian tinggi yang khusus ni kepada TVET ini, di mana waktu belajar juga mereka mendapat gaji ataupun bekerja untuk sesebuah industri itu, organisasi, dia sambil bekerja dan belajar. Itu adalah yang paling baik. Okey. Tapi kita berhadapan dengan masalah cabaran, bukan masalah cabaran, kita panggil cabaran. Cabaran industri kita tidak begitu ada semangat nasionalisme yang tinggi. Tak menyokong sangat. Sebab mereka masih melihat tidak ada kepentingan yang mendesak ataupun tidak ada satu kepentingan yang dia kena patuh, sebab tidak ada peraturan di peringkat regulatory ataupun atas atau peraturan yang mengatakan industri itu perlu terlibat sepenuhnya di dalam latihan. Okey. Maka bagi industri yang ada kesedaran tersebut, mereka memang ada buat program-program bersifat apprenticeship, okey, daripada lepas sekolah masuk di dalam alam pekerjaan untuk tempoh tertentu. UniKL contohnya datang memberi latihan untuk satu tempoh, okey, lepas tu dia dapat gaji sepenuhnya, okey, lepas tu industri menggunakan levy yang diberikan kepada pembangunan sumber manusia berhad, boleh claim. Jadi ekosistem begitu sebenarnya adalah yang terbaik. Kalau dapat dipraktiskan, itu memang akan memberi satu lonjakan yang amat baik, sebab akhirnya
belia itu, anak muda itu, dia tidak ada kebergantungan dengan soal pinjaman latihan dan sebagainya. Sebab lepas sekolah saja dia terus bekerja, dia dapat gaji, dia menyelesaikan masalah ekonomi mak ayah dari segi sara diri untuk dia. Lepas tu dia dapat peluang pekerjaan sebenar. Industri juga ada kolaborasi dengan industri. Kan industri juga ada partisipasi di dalam itu. Jadi ekosistem tu jadi cantik lah. Bila ekosistem jadi cantik, industri dia tahu pelaburan dia tu berbaloi dan produktiviti mereka juga akan lebih meningkat. Dan industri tak payah pening lagi untuk melatih semula, seperti mana macam tadi Prof kata yang ada hanger yang besar MRO dan sebagainya tu, dia ada di dalam. Betul. Itu kan. Jadi dia keluar budak dia bukan saja ready dari segi fizikal mental, tetapi dia bebas hutang. Dia dah ada pengalaman industri semasa dia belajar. Jadi dia fit. Jadi kalau benda ni dapat dijadikan satu framework nasional kepada penyelarasan semua bergerak ke arah itu, okey, memang boleh jadi sebab bukan benda tu bukan terlalu susah sangat untuk industri besar. Industri kecil pun boleh. Betul. Contohnya peringkat IKL, pertanian sebagainya boleh buat dalam TVET community. Kan ekosistem yang sama, cuma penghasilan produk yang mungkin berbeza. Kan? Jadi di sini balik kepada soal macam mana penyelarasan di peringkat kementerian dan sebagainya untuk melihat perkara ini. Baik, sebelum kita akan bertirihat seketika untuk blok kedua ini, mungkin Prof, kalau kita melihat baru-baru ni Perdana Menteri telah pun melancarkan Plan Induk Perindustrian Baru 2030. Pastinya NIMP 2030 ini menjadi sasaran kita untuk ekonomi negara di masa depan. Adakah kita bersedia, Prof, dari segi akademiknya, kemahiran tenaga pakarnya dan juga untuk melatih anak muda kita ini? Saya ada pengalaman sendirilah bila kita bekerjasama dengan industri. For example, dalam industri semiconductor, one of the question, salah satu pertanyaan dia is that does Malaysia have enough manpower lah? Betul. Yang skill manpower tu. So maka dengan itu, kalau kita kata ada tu mungkin tak sepenuhnya lah kot kan, mungkin tak sepenuhnya, tetapi kita dalam perjalanan ke sana lah. Macam bila kita identify microelektronik salah satu industri, kalau kita tengok investment dia berbilion kan, berbilion. EV-nya, baterinya, Tesla datang ke Malaysia. So dekat peringkat universiti ni, sebab universiti ni 95% of our program are program TVET. 95% program di Universiti Kuala Lumpur adalah program TVET dari industri EV-nya, dari segi renewable energy, dari segi aviation, dari segi marine-nya. So kita berusaha keraslah, kita melakukan orang kata apa, tanggungjawab sosial universiti untuk menyediakan tenaga mahir agar persoalan industri yang nak datang melabur kat negara tu, do you have enough manpower? Skill manpower. Yang tu yang kita kata persoalan utama mereka. Persoalan yang tanya, tapi saya rasa we have lah, cuma mungkin tak sepenuhnya sebab kalau tidak diorang tak datang langsung kan. Betul. So they have already invest billion of ringgit. So kita sebagai universiti yang saya boleh kata UniKL ni is apex of TVET negara lah kalau saya boleh kata. Sebab kita ada dalam lebih kurang enrollment kita dalam 25,000 orang student, dan 90% atau 95% adalah TVET punya program. Maka insyaAllah Universiti Kuala Lumpur memang bersedia untuk menyahut cabaran negara untuk menyediakan tenaga mahir agar pelabur-pelabur akan datang ke Malaysia dan melabur. Kita akan berehat dulu, Prof. Cik Rizan, untuk blok kedua ni. Kita akan kembali selepas ini. Jadi kepada anda di luar sana boleh hubungi kami di 03-2604-0155 dan juga 03-269-40155 selepas ini bagi membincangkan isu TVET, dan kita kembali selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Hilman Jamil dalam Berbicara, di mana segmen terakhir ini saya ditemani oleh Profesor Dr. Khusyari Abdul Kadir, Timbalan Presiden Akademik dan Teknologi Universiti Kuala Lumpur, dan juga di sebelah beliau Muhammad Rizan Hassan, Ketua Projek Belia Mahir, dan kami telah pun hampir 40 minit
berdiskusi tentang industri TVET, cabaran dan juga permasalahan yang timbul, dan berbaki kurang sekali 15 minit lagi, Prof. Mungkinlah ke arah ke depan ini dengan kita nak fokuskan NIMP 2030 dan juga potensi-potensi pelaburan asing yang semakin menunjukkan minat untuk datang ke Malaysia. Jadi apa Prof melihat dari segi kerjasama antara awam dan juga swasta dalam TVET ni perlu diperkukuhkan? Hasrat kita lah kan. Kita Universiti Kuala Lumpur walaupun universiti di bawah MARA, tapi status kita universiti swasta. So salah satu hasrat kita, macam saya nak menyokong Cik Rizan tadi, is that kalau swasta boleh menyumbang dari segi equipmentnya ke universiti, sebab kalau kita menjalankan program TVET ni to keep update with the technology tu will be very expensive. Betul. So maka kita mengharapkan agar kerajaan dari segi dasarnya boleh, biasanya kalau orang kata swasta ni nak keluarkan barang, nak bagi apa, dia akan tanya what's in it for me lah kan. Mungkin dari segi orang kata tax insentifnya, dan samping itu kita mengharapkan pihak swasta, industri-industri yang mungkin nak menyumbang tu melihat sumbangan itu dari segi investment sebenarnya kan. Bila pelajar-pelajar kita telah dieksposkan dengan teknologi, katalah kita cerita pasal teknologi daripada satu company, bila mereka keluar nanti masa lapangan pekerja, bila apakah equipment yang dia akan propose kepada company dia untuk digunakan oleh katalah kilang A, kilang B. This is things yang happen kalau kita tengok di Germany kan. Banyak company-company invest bagi equipment to the university. Dia punya, sebab dia orang punya pemikiran lain sikit lah, as an investment. So dekat Malaysia mungkin ada certain insentif daripada kerajaan lah kot kan. Mungkin dari segi itulah tax insentif bukan saja untuk IPTA tapi juga untuk IPTS lah, untuk universiti swasta seperti Universiti Kuala Lumpur. Walaupun kita universiti di bawah MARA dan KKDW mendapat peruntukan lah, CAPEX biasa kita mendapat peruntukan belanja pembangunan, tetapi kalau kita cerita pasal mesin-mesin yang besar ni, kalau untuk kerajaan bagi semua for us to keep abreast would be very difficult juga. So kita harapkan industri agar bersama-sama dengan universiti untuk membantu menyediakan tenaga mahir yang akhirnya akan pergi kepada mereka juga. Itulah kita punya hasrat yang besar. Satu lagi, kita juga berharaplah satu badan pemantauan. I think sekarang ni pun ada dekat kerajaan which Timbalan Perdana Menteri as the chairman, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi as the chairman of my TVET negara ni, Majlis TVET negara ni. Peranan Majlis TVET negara ni diperkukuhkan kan. Kita harapkan agar kita dekat peringkat KKDW, which UniKL part of it, is that memang kita telah orang kata to mappingkan so that tak ada pertindihan lah. So that kita juga berharapkan kalau the whole negara ni boleh mappingkan tu, mengurangkan pertindihan, so the available resources tu boleh dichannelkan accordingly lah. Itu harapan kita lah. Macam Cik Rizal, kalau kita lihat industri TVET ni sudah melahirkan ribuan pelajar, dan pastinya kita orang industri pastinya nak benda mudah ambil orang asing, walaupun kosnya lebih tinggi sebenarnya daripada anak muda kita. Apa sebenarnya yang menyebabkan mereka lebih cenderung untuk memilih pekerja asing ni? Pertama sekali, kita dapati kebimbangan industri, bukan kebimbangan tetapi permasalahan yang industri hadapi di kalangan tenaga kerja tempatan ni adalah soal motivasi diri untuk bekerja. Okey, itu yang pertama. Kedua, soal mismatch. Okey, ada jurang ketidakpadanan kelulusan ataupun kemahiran skill set tenaga kerja dengan keperluan industri itu. Okey, saya ambil contoh dalam bidang pemasangan kenderaan otomotif. Saya tak nampak lagi lah, saya tak pasti, tapi saya rasa tak ada lagi kursus yang menawarkan pemasangan kenderaan otomotif. Yang ada servis. Tapi kita masuk banyak pelabur-pelabur tentang pemasangan.
Okey, walaupun di dalam tu mungkin ada bidang welding, tapi dia punya welding tu saiz yang lain dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni ia akan banyak dipersoalkan. Okey. Kemudian kalau kita tengok industri juga melihat kemahiran-kemahiran tertentu itu bukan hanya satu kemahiran. Contoh, kalau dia belajar elektronik saja, dia tidak ada pemahaman elektrik, mekanikal macam mekatronik apa semua. Jadi susahlah juga sebab mereka perlukan mungkin orang mekatronik. Jadi ini yang industri mahukan, dan partisipasi penyedia latihan kena ada hubungan yang cukup akrab dengan industri. Tapi saya nak tarik perhatian sebenarnya ialah kita berhadapan ketandusan maklumat di peringkat sekolah lagi tentang kejayaan masa depan. Sekarang ni kalau tengok di sekolah, program-program tentang kerjaya telah diambil alih oleh pihak universiti, yang mana menerangkan masuk ke universiti ini dan you akan kerja apa. Iaitu saya boleh katakan sekolah ke universiti. Dia macam terputus ke kerjaya. Jadi sekarang ni saya rasa suatu tiba masa dalam era baru ni, kita kena panggil career as school to career, sekolah ke kerjaya. Di mana industri kena datang juga ke sekolah kan, untuk memberitahu peluang pekerjaan di masa hadapan. Dan kalau nak jawatan ni kena pergi UniKL contohnya. Bukan orang UniKL yang pergi cakap dengan pelajar sekarang, bukan orang industri yang kena cakap atau orang institusi yang kena cakap dengan pelajar. Industri tu kena datang. Industri pun kena ubah cara lah. Jangan masih CSR baik sekolah saja. Dia kena datang sekolah untuk melihat, macam Prof kata tadi, pembangunan modal insan. Pelaburan modal insan bukan hanya berlaku selepas budak tu keluar jadi graduan. Pelaburan modal insan tu masih di sekolah lagi. Betul. Kan, kenapa saya kata boleh dibuat begitu? Sebab industri tu di keliling tu ada sekolah komuniti. Kan, contoh di Pasir Gudang, industri apa yang di Pasir Gudang? Pasir Gudang ada 4 sekolah menengah. Satu sekolah menengah dia dah mewakili 1,000 orang, 4,000 orang yang memang akan bekerja di industri di Pasir Gudang. Tapi sejauh mana industri di Pasir Gudang itu berada di dalam sekolah pula? Kan, jangan cakap balik sekolah, balik sekolah. Dah boring lah. Budak sekolah pun dah boring lah sebenarnya. Minta maaf lah saya cakap secara terbuka ni kan. Dia nak sesuatu lebih yang mudah difahami, lebih cool and catchy kan. Jadi bagi saya industri kalau nak berkaryalah dengan semangat nasionalisme yang tinggi. Kalau tadi Ilman kata NIMP 7 tahun, saya tak, itu pendek sebenarnya. Jadi perlu dibacakan bersekali dengan apa? Bersekali dengan pelan pendidikan, bersekali dengan pembangunan belia, bersekali dengan pembangunan TVET. Baru NIMP tu dia punya pergi dia tu lain macam lah saya kan. Itu yang saya impikan di dalam bajet 2024 ni. Apakah anjakan ke arah pembangunan TVET yang secara yang nampak lebih holistik lah. Dan bercerita tentang bajet 2024 juga, hampir kita nak menutup siaran ni untuk Ruang Bicara ini berakhirnya. Kurang 5 minit saja lagi, mungkin 2 minit setengah. Harapan kepada industri TVET negara ke depan ini dan juga dalam belanjawan tidak lama lagi. Pertama, sebelum saya cerita tu, saya nak membetulkan persepsi lah. Kalau kita cerita sendu tu mungkin tak betul, kan? Tak betul, mungkin tak betul lah. In fact, kalau dekat UniKL tu, macam saya kata tadi, 99% kita mencapai target 99% kemasukan. Dan dari segi kebolehpasaran student kita tu 97% mendapat kerja dalam tracer study yang dijalankan oleh KPT lah. So harapan kita agar untuk bajet 2024 ni kerajaan boleh, orang kata apa, to give funding kepada, orang kata apa, identify according to the industrial master plan tu, where the funding should goes, dari segi memperkasakan, orang kata apa, equipment di universiti. Sebab kita tahu untuk TVET ni, kalau kita nak menyediakan equipment tu, they must be keep abreast dengan teknologi sedia ada lah, yang itu memerlukan modal yang besar untuk universiti. So kita harapkan, macam saya kata tadi, satu itu investment daripada kerajaan, tapi kita tahu investment daripada kerajaan tu, kerajaan ada banyak lagi kekangan dia, tapi kita harapkan mungkin dari segi, macam saya propose tadi, untuk ada insentif, tax insentif, bukan saja untuk IPTA, juga untuk IPTS juga yang menjalankan program-program TVET, so that barulah industri akan datang, okey, kata dia bagi equipment. Sebab
dia ada satu, dia akan dapat certain tax incentive, satu lagi as investment for the industry for future user of their equipment. Betul. Mungkin Cik Rizal 2 minit lagi. Saya rasa apa pun isu TVET, isu kelesuan, isu sebagainya, ia adalah berpusat kepada belia itu sendiri. Saya kira segala dasar polisi perlu bersifat merentas kementerian dengan tidak meminggirkan youth development. Okey, youth development itu ada di komuniti, ada di TVET, pengajian tinggi, sekolah dan sebagainya. Okey, jadi kalau semua polisi soal belanjawan melihat kepada pembangunan belia yang bersifat tenaga kerja, pengajian tinggi, berkeluarga, komuniti ni, sedikit sebanyak akan memberi satu anjakan yang hebat dan dahsyat lah dalam masa yang singkat ini. Kalau kita ketepikan soal youth development dalam aspek-aspek tertentu ni, okey, polisi itu akan dilihat cantik, tetapi dia tidak sampai dan dekat dengan anak muda. Anak muda ada 3 perkara yang perlu dijaga. Dia tak banyak pun. Dia nak suara dia didengari, dia nak peranan dia diiktiraf, dan nombor 3 ni yang susah sangat nak diselesaikan, iaitu dia nak masalah dia diselesaikan dengan segera. Okey, jadi 3 perkara ni kalau kita dapat pegang inisiatif daripada kerajaan, dapat pegang kepada 3 benda ni, saya rasa anak muda tidak ada halangan untuk menunjukkan potensi penyerahan bakat dan potensi mereka dengan lebih hebat lagi, insya-Allah. Suara yang orang kata cukup dekat dengan anak muda Cik Rizal ni. Terima kasih saya ucapkan Profesor Dr. Kush Abdul Kadir, Tim Presiden Akademik Teknologi Universiti Kuala Lumpur, dan juga Cik Muhammad Rizan Hassan, Ketua Projek Belia Mahir. Perkongsian mereka berdua malam ini memang cukup memberangsangkan untuk kita fahami dan juga telusi apa sebenarnya permasalahan isu TVET ini. Dan saya nak kongsikan juga sebenarnya pada hari Isnin yang lalu Perdana Menteri baru meluluskan permohonan pekerja asing di kedai emas, tekstil dan kedai gunting rambut dibuka semula. Ini satu perlu yang kita lihat kenapa perlu dibuka semula, dan ini disebabkan rungutan industri kerana tiadanya anak tempatan yang ingin bekerja dalam bidang-bidang yang terpilih inilah, kedai emas, tekstil dan gunting rambut. Ini yang kita harus fikirkan sampai bila kita nak bagi peluang kepada warga asing, sedangkan bidang-bidang ini boleh diterokai juga oleh anak muda kita, khususnya dalam bidang TVET, menjelang kita untuk merealisasikan Plan Induk Perindustrian Baru 2030. Saya kira itu saja untuk ruang bicara malam ini. Saya Hilman Jamil, jumpa lagi pada hari yang lain dengan hos yang lain dan juga isu yang akan dikupas pada waktu tersebut. Saya Hilman Jamil, jumpa lagi. Assalamualaikum.